Kacau. Bila dah setting macam ni lah, hang balik lah. Line 4, line okey. Line okey Ustaz, tapi hang pula. Aku tension betul dah. Ustaz dah ada dah. Aku nak keluar, saya nak keluar tak boleh. Surah apa tunggu kejap. Kacau betul lah. Semua cantik Ustaz. Abang Abu dah live lah ni. Dia dah live sudah, pure dia live. Kejap. Okay. Saya mula yang ni lah, Abang Abu punya dulu. Okay, ada dah ya? Tak apa, Ustaz on je. Okay. Ustaz on je. Tu dah ada live dah keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولنفتتح المجلس بأم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama pada malam ini bagi meneruskan kehidupan kita sebagai seorang insan hamba Allah. Dan malam ini kita meneruskan amalan-amalan mencari pahala kalau bulan Ramadan hari itu. Kita berada di rumah dalam tempoh PKP ini untuk mencari ilmu, mencari pahala. Ke malam ini diucapkan tahniah kepada dua sahabat saya, Bro Nasir Abdullah dan juga Abang Abu Bakar yang telah meminta saya untuk membuat live yang akan ditayangkan dalam media Jaulah Ummi Abi dan juga dalam audio kuliah secara live insya-Allah. Malam ni kita akan membicarakan tuan-tuan tentang kitab Afatun 'ala Tariq, yakni rintangan ataupun ujian bagi pejuang-pejuang yang menegakkan dakwah Islam, yang menegakkan agama ni. Nak menegakkan agama ni tuan-tuan bukan suatu perkara yang mudah. Nak menegakkan agama Allah ni tuan-tuan, kalqabil jamri, kata Nabi, seumpama orang yang memegang bara api di hari orang kata akhir zaman ini. Kenapa tuan-tuan? Afatun itu, rintangan-rintangan itu, masyaqqat, difficulties itu terlalu berat untuk kita hadapi kalau tidak benar-benar sabar dan benar-benar kita memahami apa yang dihendaki dalam ruh dakwah. Tuan-tuan rahmati Allah, kita masuk pada bahagian yang pertama, iaitu bab futur dan rintangannya. Futur, ta bukan ta. Kalau ta maknanya lain. Ada yang mengatakan al-fitru itu sebagai fitrah, aidil fitri, hari raya fitrah. Ada yang mengatakan fatara itu adalah seperti kita berbuka puasa, iftar. Tapi yang ini bukan ta, yang ini ta. Futur. Mana futur dalam bahasa Arab, kata futur itu adalah bermaksud yakni terputus, al-qat', al-munqati'. Maknanya apa dia tuan-tuan? Dalam kita berdakwah, dalam kita nak menyampaikan Islam, kita akan berhadapan dengan rintangan-rintangan afatun yang boleh menyebabkan kita terputus daripada menyampaikan dakwah, yang boleh memutuskan selera kita, yang boleh memutuskan semangat kita, ruh kita untuk berdakwah.
untuk menyampaikan al-amru bil ma'ruf, untuk menyampaikan perkara-perkara ma'ruf, kebaikan. Wan nahi 'anil munkar, untuk kita mencegah kemungkaran. Ada di antara rintangan-rintangan itu sama ada kata ulama min anfusina, daripada diri kita sendiri, ataupun ianya datang min kharij, daripada luar. Ini kita kena tahu tuan-tuan. Antaranya daripada luar ni banyaklah 3 musuh utama kita. Yang pertama sebut sebagai al-kafir. Orang-orang kafir yang menentang Islam. Orang-orang kafir yang tak suka dakwah. Orang-orang kafir yang tak suka syiar Islam. Orang kafir yang menentang hukum hakam Islam. Orang-orang kafir yang menghalang penyebaran Islam. Orang-orang kafir yang menjadi musuh kepada agama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa halangannya tuan-tuan? Iaitulah orang-orang munafik. Bahaya orang munafik ini, setengah ulama mengatakan, wa qala ba'dul ulama annal munafiq, orang munafik ini ada lebih bahaya, adar, lebih bahaya daripada orang kafir. Kerana apa? Kerana mereka ini menyembunyikan Islam. Mereka ini menyatakan Islam, izharul Islam, tetapi menyembunyikan kekafiran mereka. Mereka ini, saya ulang balik tentang orang munafik ni, apa dia? Menyatakan mereka Islam. Kata Syekh Hasan Ayub dalam kitab dia, Suluk al-Ijtima', Suluk al-Islam fil Mujtama' Islami. Apa kata dia? Orang-orang munafik ini lebih bahaya. Sebab mereka ini, tentang rahmati Allah, memakai pakaian Islam. Bercakap macam orang Islam. Berjalan macam orang Islam. Makan macam orang Islam. Tapi pemikiran mereka ini bahaya. Kerana apa? Mereka lah yang akan menghancurkan dan memusnahkan Islam itu minad dakhil, daripada dalam. Masya Allah. Ini musuh yang kedua. Banyak hari ni tuan-tuan. Banyak. Hari ni bila kita nak menyatakan, nak melaksanakan Islam, kita menyatakan Islam tu sebegini. Mereka mula memainkan peranan mereka tuan-tuan, memprovokasi umat ini. Mereka mengatakan, tengok, dulu nak sangat buat Islam lah konon. Dulu nak sangat lah. Apa dah jadi sekarang? Apa dah berlaku sekarang ni? Kenapa tak buat? Kenapa tak ini? Kenapa tak ini? Tuan-tuan rahmati Allah. Ya, ini yang menjadi masalah kita pada hari ini. Kenapa? Wujudnya musuh-musuh daripada golongan ini. Masya Allah. Yang ketiga apa dia? Wal muslim. Dia muslim. Walakin hasid. Min syarril hasidin iza hasad. Apa dia tuan-tuan? Orang Muslim mengaku Islam tetapi hasid. Apa itu hasid? Dengki. Allahu Rabbi tuan-tuan. Dia dengki dengan apa yang ada pada orang mukmin itu. Mungkin dulu dia berkuasa, sekarang dia tak berkuasa. Dia dengki dengan orang yang berkuasa ni tuan-tuan. Maka dibuat macam-macam provok, dibuat macam-macam fitnah, dibuat macam-macam orang kata uhara. Dulu kata nak sangat haramkan arak. Sekarang nak berkuasa, haramkanlah. Ini yang berlaku pada waktu ini tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, kita kena berhati-hati dengan 3 spesies ni. Kerana inilah yang akan menjadi rintangan kepada dakwah Islam. Tapi malam ini kita nak tengok rintangan yang ada dalam diri kita. Namanya futur. Apa itu futur tuan-tuan? Kalau mengikut daripada istilah, dalam kitab Lisanul Arab mengatakan, Ibnul Manzur mengatakan apa dia? Ya'ani sikap berdiam diri setelah sebelumnya bergiat, atau lemah setelah sebelumnya kuat. Ini yang kita nak, kita nak orang kata syarahkan pada malam ini. Tuan-tuan mati Allah. Ramai di antara ulama-ulama Islam yang terdahulu menyatakan kalau kita nak dapat sebagaimana firman Allah, nak jadi manusia yang dikasihi Allah sebagaimana firman Allah, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Iaitu Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mentaati Rasul, yakni melakukan ketaatan, melakukan ibadat. Dan dalam melakukan ketaatan ini, kita tak boleh membuat benda yang paling minima. Ini kata setengah ulama. Qala ba'dul ulama. Kalau nak menjadi orang-orang yang Allah dudukkan kita dalam syurga bersama anbiya, para nabi, bukannya murah harganya. Ni tuan-tuan, banyak orang fikir macam tu. Bukannya murah, tuan-tuan nak duduk dengan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang berlaku benar. Orang-orang yang benar dalam percakapannya, perbuatannya, akidahnya, pemikirannya. Bukan orang berbohong, bukan orang munafik, bukan orang yang memalsukan, bukan orang yang membuat fitnah. Wasyu'ada, dan orang-orang yang mati syahid pada jalan Allah. Mati syahid kerana menegakkan kalimah Allah, li'ala kalimatillah fid dunia. Bukan senang tuan-tuan nak jadi syahid ni. Nak dapat apa dia tuan-tuan, pahala mati syahid, pahala di jalan Allah ni tuan-tuan, bukan mudah, bukan senang. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, nak dapat mati syahid ini, kita tak macam para sahabat yang pergi berperang, angkat pedang, berjuang. Ini yang disebut oleh salah seorang daripada hamba Allah. Dia pernah tanya dengan saya, dia kata, Ustaz, kita ni nak dapat mati syahid macam para sahabat yang pergi perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab ni Ustaz, bukan senang Ustaz. Jadi Ustaz, kalau tak dapat syahid ni Ustaz, macam mana nak masuk syurga dengan mudah? Macam mana Ustaz nak masuk syurga Ustaz? Bidunil hisab, tanpa dihisab Ustaz. Ustaz, saya nak tanya, benda ni selalu Ustaz mengganggu benak pemikiran saya. Ya silakan, apa dia nak tanya ni? Ustaz, kata dia, saya ni kerja pejabat Ustaz. Ustaz tahu kerja pejabat masuk pukul 8, balik pukul 5. Ustaz tak apalah, pergi kerja di tempat yang ada kaitan dengan agama. Dulu Ustaz kerja di sekolah agama, kemudian Ustaz naik jabatan agama, menjaga hal ehwal agama. Betul, betul. Dan Ustaz pula sekarang ni balik ke sekolah agama balik. Ustaz mengajar bahasa Arab. Ada kaitan dengan agama dan akhlak. Ustaz, saya ni bekerja di pejabat Ustaz yang tidak ada kaitan dengan hal ehwal agama. Pejabat saya Ustaz berkaitan dengan hal ehwal keduniaan Ustaz. Ustaz, masuk pukul 8, balik pukul 5. Kemudian Ustaz, saya pula lepas je balik tu letih Ustaz. Bayangkan Ustaz, 2 jam jam sampai di rumah udah penat Ustaz. Cadang nak cari masa untuk buat ibadat, amalan, nak solat jamaah di surau masjid. Tapi letih Ustaz. Letak kepala atas bangku tu Ustaz lena. Sedar-sedar dah nak habis maghrib, nak isyak Ustaz. Atau bila nak perginya Ustaz kuliah maghrib. Bila nak perginya Ustaz mencari amalan di akhirat. Ustaz, ya Allah ya Ustaz, agak-agak boleh tak saya masuk syurga Ustaz? Dengan kerja saya Ustaz daripada dulu sampai sekarang, selagi tak pencen ni. Boleh tak Ustaz? Soalan dia tuan-tuan, saya pun tak reti nak jawab macam ni. Soalan macam ni tuan-tuan, saya pun tak reti nak jawab. Pasal apa? Tuan-tuan rahmati Allah, at-tariqu ilal jannah huffat bil makarah. Jalan menuju ke syurga itu dipenuhi dengan, orang kata, duri-duri tuan-tuan. Dipenuhi dengan kesusahan-kesusahan, rintangan-rintangan. Tapi jalan untuk ke neraka ni tuan-tuan cukup mudah. Jalan untuk ke neraka ni tuan-tuan tak payah kita cari. Dia datang sendiri. Kalau tak datang sendiri, ada kawan-kawan ngajak. Mau kita. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, nak menuju jalan ke syurga ini bukan mudah. Saya kata pada dia, apapun kerja yang kita buat, kalau kerja kita itu berkaitan dengan manusia, ini kena ingat ni. Kalau kerja itu berkaitan dengan manusia, ya'ani man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunia. Hadis.
Barang siapa yang kerja dia itu, usaha dia itu, ikhtiar dia itu melepaskan sesak saudara dia di dunia ini, maka Allah Ta'ala, nafasallahu Ta'ala, Allah Ta'ala akan melepaskan sesaknya di akhirat. Kalau tuan-tuan bekerja di jabatan yang orang kata ada banyak muamalah dengan manusia, yang berhadapan dengan manusia, kerana manusia, tuan-tuan niatkan, ya Allah, kalau aku kerja di JPJ ni, kerja aku niat untuk memudahkan urusan orang. Allahumma ya Allah, kalau aku bekerja di pejabat tanah ini, aku berniat untuk memudahkan urusan orang. Allahumma ya Allah, kalau aku kerja di hospital ini, kerja aku apa dia membantu pesakit, kerja aku merawat pesakit, kerja aku membasuh najis pesakit. Ini aku tak buat ya Allah, melainkan kerana apa dia? Aku nak mendapat pahala melepaskan kesusahan saudaraku di dunia. Maka Allah Ta'ala akan melepaskan sesak kita di akhirat. Kata rahmati Allah, dalam kita berbuat kerja itu ada masa celah-celah sikit buat ibadat. Masa free tu janganlah buka handphone sesaja. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, masa free itu ambil Quran, kita baca. Ini yang dibuat oleh salah seorang bos di satu jabatan kerajaan yang saya dipanggil untuk usrah bagi pengisian. Kata rahmati Allah, anak buah dia kata bos mereka ni cukup bagus, bagi peluang anak-anak buah ni pertama buat pengajian bila waktu rehat. Kedua, tuan-tuan rahmati Allah, kalau ada free, bos galakkan baca Quran. Ini dia tuan-tuan. Kita banyak alasan di dunia ni. Macam-macam kita kata tak ada masa lah. Kita kata tak boleh buat lah. Kita kata tak ada ruang lah. Tapi sebenarnya ada ruang kalau kita cari. Dan Allah suka orang-orang yang tuan-tuan kata ulama ikhtiaru syiddah ala ni'mah. Allah suka orang yang tuan-tuan dia menyusahkan diri dia. Menyusahkan maksudnya bukan menyusahkan susah sampai kita tak buat kerja, no. Menyusahkan nafsu, tu maksud dia. Sebab apa tuan-tuan? Nafsu ini suka mengajak kita kepada relax di pejabat, betul tak? Suka mengajak kita buat benda-benda yang santai, yang hiburan. Suka mengajak kita kepada al-laghu wal-lahu. Suka mengajak kita kepada lalai dan main-main. Apa salah tuan-tuan kita ambil satu daripada kaedah ulama ini? Pertama, kalau kita nak jadi orang disebut sebagai akan ditempatkan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada walaupun kita tak mati syahid, dan juga para salihin. Bagaimana nak dapat wahasuna ulaika rafiqa, bagaimana nak dapat inilah teman kita di syurga nanti, bagaimana tuan-tuan inilah sebaik-baik teman dalam syurga nanti, bagaimana? Ikhtiaru syiddah ala ni'mah. Kita cari tuan-tuan benda yang nafsu tak suka, yang nafsu rasa susah. Bukan senang tuan-tuan. Sebab tuan-tuan futur ini, kalau ikut istilah saya kata tadi, apa dia tuan-tuan? Rintangan dalaman bagi kita. Futur itu apa dia? Iaitulah tuan-tuan suatu penyakit hati yang daripadanya itu timbulnya munqati'. Apa makna munqati' tuan-tuan? Timbulnya rasa malas. Hari tu asalnya rajin nak beribadat dan sebagainya. Tiba-tiba tuan-tuan dia jadi malas. Pernah tak tuan-tuan rasa macam tu? Malas. Tak ada semangat. Ya? Banyak halangan lah. Banyak alasan kita gini. Sebab itu tuan-tuan nak atasi secara dalaman futur atau rasa malas ni tuan-tuan. Rasa tak mau apa dia tuan-tuan. Tak mau beribadat ni bagaimana nak buat? Ulama ada bagi dia punya cara, ways, cadangan dia. Apa dia? Yang pertama, ikhtiaru syiddah ala ni'mah. Carilah satu benda yang nafsu tak suka. Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang kita nak buka Quran, baca Quran, betul tak? Bukan senang tuan-tuan kita nak pergi kuliah maghrib. Bukan senang tuan-tuan kita nak buat salat qiyamul lail malam-malam.
Bukan senang tuan-tuan kita nak, apa dia tuan-tuan? Buat ibadat-ibadat. Bukan senang. Saya nak tanya tuan-tuan yang ada dalam live saya ni. Antara ngaji Quran dengan karaoke, mana best? Ramai yang kata ngaji Quran. Allah nak terberak aku dengarnya. Betul ni? Betul ke? Ngaji Quran tu best? Allah nampak menor banyak ramainya pelakon drama swasta malam ni. Tuan-tuan rahmati Allah. Ya. Sebab itu kena cari benda yang nafsu tak suka. Bukan senang. Bukan senang nak cari nafsu tak suka ni, bukan senang. Ya. Carilah benda-benda tuan-tuan yang kita rasa kena syiddah. Kita rasa kalau kita tak buat, takkan buat. Betul tak? Baca Quran. Kalau tak buat, tak paksa tuan-tuan, dia takkan buat. Percayalah. Believe me. Kalau tak baca Quran tuan-tuan, dia takkan baca Quran. Kecuali kita paksa diri ini baca Quran. Allahu Rabbi. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita tak paksa diri ini bersedekah, dia takkan sedekah. Sampai bila-bila dia akan menyatakan diri dia tak layak bersedekah, tak wajib sedekah. Pasal apa? Dia termasuk dalam asnaf yang wajib menerima sedekah, menerima zakat. Ni kita tuan-tuan. Tahu dah? Termasuklah diri yang bercakap ni. Kalau kita tak tuan-tuan memilih susah atas nafsu ini tuan-tuan, sampai bila-bila kita tak akan buat amalan-amalan yang mendekatkan diri kita, menjadikan kita orang-orang yang disebut tadi siddiqin, syuhada, salihin. Macam mana kita nak masuk syurga tuan-tuan? Nak duduk di dalam syurga dengan golongan-golongan ini. Masya Allah. Yang kedua, ikhtiaru musta'idi ala rahati. Kita memilih apa dia tuan-tuan, ibadah itu kita buat sebaik-baiknya, mujtahid. Daripada kita buat rahah, rehat-rehat, relax-relax, santai-santai. Di sini tuan-tuan rahmati Allah, ulama memberi satu lagi peringatan. Kata ulama apa dia, dalam bab beribadat ini, jangan kita buat secara banyak kemudian tidak konsisten. Ini tuan-tuan. Sebab daripada hadis Nabi SAW, ini untuk kita mengenal apa itu futur ya, bosan, mumal. Daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa saya ada seorang perempuan. Yang mana perempuan ini tuan-tuan rahmati Allah, qalat fulanah tazkuru min salatiha. Apabila Nabi balik ke rumah, dia lihat ada seorang perempuan, Nabi bertanya, siapakah perempuan ini? Aisyah pun menyatakan perempuan ini datang untuk menceritakan tazkuru min salatiha. Apa dia? Tentang ibadat dia yang banyak. Dia banyak melakukan ibadat solat malam. Itu maksud dia. Ulama mengatakan, seperti Imam Nawawi mengatakan, ya, solat lail, qiyamul lail. Dia bangun qiyamul lail, buat solat-solat sunat ini, dan dia menceritakan kepada Aisyah tentang amalan-amalan ni hebat. Ini tuan-tuan. Maka apa kata Nabi? Qala mah. Nabi tak berapa gemar dengan ceritanya itu. Bukan Nabi tak gemar, tuan-tuan rahmati Allah, orang solat malam ni tak. Bukan Nabi tak suka tak. Tapi Nabi tidak suka, tuan-tuan rahmati Allah, pertama apabila amalan itu kita ceritakan kepada orang. Satu. Ini jangan ada pada kita tuan-tuan. Ni pengajaran hadis ni. Jangan tuan-tuan ada satu hari kita, ya, saya cerita banyak kali di masjid-masjid susara. Kita berdiri tu sambil kita pukul belakang tu. Kita rasa lenguh benar. Lalu kita kata, ya, bila orang tanya, oi, kenapa tu? Sakit belakang tu. Pasal apa? Kita pun dengan, ya, kembang kempis hidung ni. Lubang hidung apa terawang menara. Kita berkata, Allah, mungkin semalam tu, qiyamul lail tu diri lama sangat. Rukuk tu rasa macam, yalah, lama menang tasbih tu. Awak bukan apa? Tuan-tuan. Sebab apa? Apabila ibadatus sirriyah,
Apabila ibadat-ibadat rahsia ini kita a'lana, kita u'lin, kita beritahu kepada orang, kita khabarkan kepada orang. Semalam aku buat gini, aku begini, maka ditakuti di sana adanya ria'an nas. Adanya riak, adanya menunjuk-nunjuk. Perasaan itu tuan-tuan akan menyebabkan Allah tidak menerima dan tidak memberi pahala atas perbuatan kita. Masya Allah ni tuan-tuan. Dan Nabi menyatakan, kata ulama lagi, bila Nabi menyatakan ma'alaikum bima tutiqun, Nabi bersabda lagi, sepatutnya kamu membuat apa yang kamu mampu. Ni tuan-tuan. Ini kata futur tadi. Futur ni apa tuan-tuan? Kita buat, menggebuk-gebuk, kita buat sekali banyak. Kemudian kita rasa susah. Kita rasa berat. Nak suruh kata, susah lah. Boring lah. Dia jadi, mula dia jadi bored. Dia jadi boring. Pasal apa tuan-tuan? Sebab kita buat sekali banyak-banyak. Tengok tak bulan Ramadan tuan-tuan? Bila nak buat, malam terakhir Ramadan, Qiyamul Lail, jemputlah ustaz. Ustaz ni pun tengok yang datang tu veteran Melaka ni. Ada yang bawa sebatang tongkat beranak 4 kaki di bawah. Jadi ustaz ni pun kata, kita buat yang simple-simple ya. Yang penting biar sikit qalil. Tapi mudawamah. Kata ustaz ni pula bahasa Arab dia. Macam orang-orang intelek lah. Cakap orang putih. Well, I Russia. Jadi ustaz ni kata, kita buat biar sikit. Tetapi berterusan. Yang ni apa dia kata ustaz ni? Kalau boleh biar 9 Ramadan ataupun 7 Ramadan akhir ni, atau 9 malam yang terakhir, atau 10 awakhir, atau 10 malam terakhir ni, kita buat Qiyamul Lail. Jadi apa ustaz ni cadangkan? Ustaz ni cadangkan kalau boleh kita buat yang simple-simple macam mana. Saya tengok semua ni veteran-veteran, kalau muda tak apa. Kita buatlah tahajud, kita buat taubat, hajat, kita tutup dengan witir. Orang kata seorang haji ni, jangan ustaz, apalah, buat komplit lah. Yang tasbih tu, kita buat. Kita ni nak keberadaan Allah. Ni tuan-tuan. Ustaz ni bukan dia tak nak buat tuan-tuan. Ni ustaz ni cerita. Tapi menengokkan tuan-tuan yang datang tu semuanya geng-geng sakit 3 serangkai ni. Jantung. Ada seorang tu kencing manis. Seorang ni tuan-tuan asyik keluar angin. Banyak keluar angin daripada masuk angin. Tuan-tuan. Jadi ustaz ni kata buatlah biar yang kita mulakan yang simple dulu. Kemudian kalau mampu nanti kita buat yang hebat. Tata rahmati Allah, bila mereka berdegil berkeras nak buat juga. Jadi ustaz ni pun bawalah solat tasbih ni tuan-tuan. 2 rakaat dengan tasbih. Sambung lagi 2 rakaat dengan tasbih. Tata rahmati Allah, selepas Fatihah itu dengan 15 tasbih. Kemudian setiap rukun itu dengan 10 tasbih. Ustaz ni pula baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bila time rukuk tuan-tuan, lagi ustaz tu baca khusyuk lagi subhanallah walhamdulillah. Sebab ustaz ni mengenal tuan-tuan tengah rukuk tunduk kepada Allah. Tiba-tiba makmum yang di belakang ni tuan-tuan, yang veteran pencen ni, jangan marah saya kata yang expired date ni tuan-tuan, udah bukan subhanallah dah, udah astaghfirullah. Ni tuan-tuan. Habis je salat 2 rakaat, ustaz ni kata kita akan buat tasbih lagi 2 rakaat. Udah, dia kata udahlah ustaz. Udah, cukup ustaz. Oi, raban teben teman. Tuan-tuan rahmati Allah, rupanya baru dia tahu. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, Nabi mengatakan alaikum bima tutiqun. Buatlah mana yang kamu mampu.
Bila kata buat mana yang kamu mampu bukan bermakna kita boleh ringan-ringankan terus. Tak. Daripada tak buat, kita buat. Itu maksud dia tuan-tuan. Sebab bila buat macam ni tuan-tuan, banyak-banyak, pasu-pasu, banyak-banyak, itulah satu malam jadi buat qiyamul lail, lepas tu tak buat dah. Bila besok kita tanya, esok nambah lagi qiyamul lail. Tak payah ustaz, tahun depan pula. Lain tahun. Another year. Nampak tak? Sebab itu Nabi menyatakan kepada Aisyah, bagi tahu pada perempuan ini. Atau perempuan ini mendengar kata Nabi, sabda Nabi, apa dia? Buat mana yang kamu mampu. Fawallahi, demi Allah. Allah itu la yamallullahu ta'ala hatta tamallu. Allah tidak akan jemu, yakni menerima ibadat kamu, melainkan kamu yang akan rasa jemu untuk membuatnya. Ini tuan-tuan. Tak salah tuan-tuan kita ikut kata ulama, ikhtiarul mustahil ala raha. Kalau nak dapat syurga tak boleh rehat-rehat. Kita kena buat ibadat ni, ibadat ni, ibadat ni, ibadat ni. Tapi jangan sampai futur. Tajuk kita hari ni. Apa dia? Sampai kita merasa sukar dan susah dengan ibadat tersebut, amalan ibadat tersebut. Dan kita memutuskan untuk tidak membuat ibadat langsung dah. Pasal apa? Jemu. Jemu lah. Ish. Ini susah rasanya, tak payah buat lah. Ni tuan-tuan. Sebab itu Nabi peringatkan, la yamallullah hatta tamallu. Allah tidak jemu. Tuan-tuan, ulama menyatakan ini suatu majaz. Suatu perumpamaan. Kerana sifat jemu tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu katanya. Tapi sebagai majaz, pinjam, kita kata sebagai apa orang satu perumpamaan. Diambil jemu itu untuk memberi faham kepada manusia ni lebih mudah. Sebab manusia ini sifat dia suka jemu. Dan jemu inilah musuh yang paling utama menyebabkan kita tidak berdakwah, kita tidak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak tuan-tuan? Saya kata tadi, apabila kita menghadapi rintangan daripada orang kafir yang menentang Islam, syiar Islam, ibadat Islam, ada pula orang munafik yang provok tuan-tuan, yang memain-mainkan peranan, memain-mainkan fitnah. Dan ada orang Muslim sendiri yang hasid, yang dengki dengan kita ni tuan-tuan. Dengki dengan kerja-kerja dakwah yang dibuat, dengki dengan benda-benda kebaikan yang dilakukan. Maka sampai satu tahap kita rasa jemu dah. Tiap kan? Kita rasa tak payah. Kalau macam ni susahnya tak payah. Betul tak? Sama tuan-tuan yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kalahkan musuh dalaman kamu sebelum kamu mengalahkan musuh di luar kamu. Kalahkan musuh aduhukum fid dakhil. Kalahkan musuh dalaman kamu. Apa dia? Hati ni. Apa dia? Bosan, malas, jemu. Baru kamu dapat mengalahkan musuh di luar. Ni pendakwa-pendakwa kena ingat. Kalau hati kita ini rasa alah lemah, alah bosannya, alah lemah semangat, tak ada motivasi, hai semen, aduh sesaja. Tengok kan? Tengok macam orang yang nak buat baik kan, hantar bantuan pada orang miskin, orang susah pada masa PKPB ni, PKP ni tuan-tuan. Hantar pada bantuan orang susah. Bila kita masukkan dalam Facebook, tunjukkan supaya ia menjadi sunnatun, menjadi sunnatan hasanah, menjadi sunnah yang baik, supaya orang lain yang tengok dapat turut sama, dapat bersama-sama dengan kita, menunjukkan keindahan Islam. Ta'ala halumma na'mal ma'aba, halumma na'mal bil amal khair. Itu niat kita tuan-tuan, masukkan dalam Facebook bukan untuk kita berbangga, bukan kita nak nunjukkan kita hebat, no. Tetapi datang afatun ala tariq. Ni kan, rintangan-rintangan ni datang.
Apa dia? Daripada 3 spesies ni tadi. Ada yang mengatakan apa ni, menayang-nayang dalam Facebook, konon nak buat baik lah, bantuan lah. Hantar bantuan dah lah, tak payahlah tayang-tayang. Satu. Apalah, dia seorang je yang bagus, dia seorang je. Akhirnya tuan-tuan, orang-orang yang nak buat kerja-kerja amar makruf ni, kerja-kerja kebajikan ini, setan ni akan masuk. Madkhala syaitan. Masya Allah ni tuan-tuan. Madkhala syaitan ini di hati kita ni tuan-tuan, bila kita bertembung dengan musuh-musuh ni tadi, provokasi, penghinaan, sindiran ni tuan-tuan, akhirnya hati ni dia jadi give up. Setan pula memurnikan sifat give up kita tu. Setan kata, itulah. Kamu yang teruk-teruk, tak payah buat lah benda ni sebenarnya. Tak payah buat. Apa susah? Ustaz, apa susah buat kuliah online? Apa susah pergi kuliah-kuliah ceramah-ceramah yang kata? Sampai orang ikut ustaz, sampai orang risih-risih ustaz, tanya ustaz, ambil tajuk ustaz ni, orang ugut ustaz. Apa susah macam tu, ustaz? You have job. Yes, ustaz. Ustaz dah ada kerja, you have a great career, ustaz. Ustaz dah ada career yang hebat. You have good payment, ustaz. Your salary, ustaz. 7,000 something, is that true, ustaz? So, berapa ustaz nak susah-susah, nak pergi ceramah, gedebak, orang ni marah, orang ni sekat, orang ni gap. SB ikut. Come on, ustaz, come on. You have enough. Ustaz dah ada gaji cukup. Cukup lah. Come on. Stay at home. Bukan sebab COVID ni, no. Stay at home, ustaz. Duduk rumah, tak payah pergi berdakwah, ustaz oi. Tak payah pergi ceramah, ustaz oi. Duduk rumah, tengok TV lagi bagus. Dengan gaji yang ustaz ada, kenderaan pun hebat sekarang ni. Buat apa ustaz pergi jauh-jauh berceramah, kereta tu alignment lagi, apa benda nak servis dah. Tak payah ustaz, tak payah. Duduk rumah. Stay at home, ustaz. Ustaz, enjoy your life. Enjoy your life, ustaz. With your wife, okay? Duduk rumah, ustaz. Tengok TV, tengok Hindustan. Jatuh golek bawa katil. Isteri boleh bancuh kopi, melok air, ustaz. Sambil isteri suapkan keropok, ustaz konyak. Tuan-tuan rahmati Allah. Futur itu musuh dalaman yang berasal daripada faktor luaran. Orang ni bagi pandangan, orang ni bagi pandangan, orang ni kecam kita, orang ni sindir kita, kita pun rasa lemah semangat. Down, very down. Akhirnya kita membuat satu conclusion, kesimpulan. Tak payahlah aku buat kebaikan. Tak payahlah aku berceramah. Tak payahlah aku bergiat dalam dakwah. Tak payahlah aku buat Islam. Tak payahlah aku memperjuangkan Islam. Tak payahlah aku menegakkan syiar Allah. Tak payahlah aku membangunkan Islam di negara ini. Kerana apa? Banyak menor rintangannya. Banyak menor halangannya. Orang tak sokong aku, orang cakap macam ni, orang cakap macam ni, orang cakap macam ni. Tuan-tuan rahmati Allah, apabila berlaku keadaannya sebegitu, itu yang dinamakan kita ini berada dalam keadaan futur. Apa dia tuan-tuan? Dalam keadaan putus asa, dalam keadaan apa dia tuan-tuan? Lemah dan sebagainya, lemah jiwa. Sebab itu Nabi menyatakan, buatlah sesuatu itu mengikut ala qadarin. Mengikut kemampuan kita, bima tutiqun, dengan apa yang kita mampu, bima stata'ah, dengan kebolehan yang kita ada, dengan kemampuan yang kita ada. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita tak mampu nak bagi sedekah, maka kita mampu menggalakkan orang bersedekah. Itulah yang terbaik. Faham cakap saya? Kalau kita tak mampu nak bersedekah,
Kerana apa? Kerana kita bukan orang kaya. Kita tak berduit, kita bukan beruang. Beruang, bukan beruang binatang tu. Maka kita kena gunakan lisan kita ini mengajak manusia untuk bersedekah. Maknanya apa dia? Jangan langsung hilang bab sedekah ni. Kalau kita tak ada kuasa tuan-tuan untuk melaksanakan hudud hukuman kepada orang yang berzina sebat 100 kali atau rejam bagi yang sudah berkahwin, maka kita kena menjadi lidah-lidah ataupun orang yang mengajak untuk melaksanakan hukum Allah. Jangan tinggalkan saja. Jangan tidak berlaku perjuangan untuk menegakkan hukum Islam. Kalau kita tak ada kuasa tuan-tuan, ni banyak orang hari ni duk perli. Apa dia tuan-tuan rahmati Allah? Untuk mengharamkan arak. Oi, ada kuasa. Siapa kata tak ada kuasa? Dulu masa tak berkuasa boleh pula cakap nak haramkan arak. Sekarang dah berkuasa, buatlah. Ni 3 spesies ni tadi. Tuan-tuan rahmati Allah. Usaha ke arah itu mestilah tidak berakhir. Mungkin take times, kata orang putih. Mungkin mengambil masa. Mungkin banyak yang akan diperdebatkan. Banyak yang akan diperbincangkan. Tetapi usaha ke arah itu tidak akan dihentikan, tidak akan terhenti. Ini yang dimaksudkan Nabi, bima tutiqun. Apabila kamu mampu untuk mengusulkan, kamu mampu untuk mencadangkan, kamu mampu untuk mengusahakan, kamu mampu untuk membuat satu hukuman yang wajib kamu buat. Apa dia? Terus mengharamkan arak ini, tuan-tuan rahmati Allah, untuk berada dalam environment orang Islam. Betul. Kalau saya nak bincang benda ni tak habis malam ni. Memang ada yang menyatakan arak ini kalau benar menjadi minuman orang yang bukan Islam, mestilah berada di tempat orang yang bukan Islam sahaja, diminum di situ, tidak ia dibawa dijual secara merata-rata di tempat orang Islam. Itu ada perbahasan ulama tuan-tuan. Tidak boleh dijual di 7-Eleven, tidak boleh dijual di kedai-kedai runcit yang boleh dicapai oleh anak-anak orang Islam. Kalau betul mereka mengatakan ini minuman mereka, kebanggaan mereka, ada ulama menyatakan duduk tempat kamu, minum di tempat kamu dalam keadaan tertutup, bukan terbuka, open. Banyak perbahasannya tuan-tuan. Sebab tu jangan kita kata yang ada ni tak nak buat, tak nak haramkan arak ke. Usaha ke arah itu sedang berjalan. Saya bukan orang politik. Saya bukan orang politik tuan-tuan, tapi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dirahmati Allah. Buat setakat mana yang kita mampu, dan apabila tuan-tuan rahmati Allah kemampuan kita itu ada, kepakaran kita itu ada tuan-tuan rahmati Allah, dan kita mempunyai reason yang kuat dengan undang-undang yang kuat, ketika itu arak wajib diharamkan di environment orang-orang Islam di dalamnya. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita nak dengar kata orang ni, kata orang ni, yang ini menjadi futur. Orang ni perli mengatakan, dulu ada kuasa, dulu tak ada kuasa, bila dah berkuasa, kenapa tak buat? Desakan ini tuan-tuan akan menyebabkan apa dia? Futur rasa bosan, akhirnya kita pun give up, kita mengatakan lantaklah, kamu ikut kamu lah, tandaklah. Inilah perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam. Tuan-tuan rahmati Allah. Nabi bersabda lagi, wa kana ahabbat din ilahi madama alaihi sahibuhu. Di antara amal ibadat agama, perkara agama yang Allah Ta'ala paling cintai apa dia? Iaitulah orang yang sentiasa meneruskan, sentiasa membuat walaupun tidak banyak. Ini tuan-tuan, jangan kita dalam masa yang sama nak banyak, orang kata compile banyak,
kemudian kita tinggalkan terus. Tak. Tapi tadarujan. Mana tadarujan? Kita buat sedikit demi sedikit tuan-tuan. Yang penting apa dia? Ianya dibuat tanpa henti. Saya bawa yang terakhir tuan-tuan rahmati Allah. Apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Allah paling suka apa dia? Bidawamil qalil tastamirru ta'ah bizikri wal muraqabati wal ikhlas wal iqbalu ala Allah. Ibadat yang kita buat, perjuangan yang kita buat, ianya berterusan walaupun sedikit-sedikit. Asalkan tastamirru ta'ah. Asalkan tuan-tuan berterusan ketaatan manusia itu kepada Allah. Okey. Bulan ni kita buat ni. Bulan depan kita cuba pula buat ni. Kita masukkan dalam sidang. Kita masukkan dalam mesyuarat. Okey. Apa tak? Apa lagi? Bizikri wal muraqabati. Dan ibadat-ibadat itu tak semestinya ibadat-ibadat jasadiah. Tapi ia juga meliputi zikir, sebutan. Tuan-tuan rahmati Allah, kita beri peringatan, kita beri melalui percakapan, itu bukan bermakna pandai cakap buat tak erti, no. Walaupun tuan-tuan kita tak dapat melaksanakan dengan jasadiah kita, tapi mestilah juga kita sebut dengan zikir, dengan sebutan kita. Ini kena faham. Ya. Wal muraqabati wal ikhlas, dan merasa diri ini sentiasa dilihat oleh Allah SWT. Sebab itu pejuang ni tuan-tuan dia tak boleh menipu. Pejuang ni tuan-tuan dia tak boleh menyeleweng. Pejuang pendakwah ni tuan-tuan dia tak boleh mengambil rasuah, dia tak boleh mengambil apa-apa saja habuan dunia. Kerana apa? Muraqabah ni tadi. Allah Ta'ala tengok. Ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yara. Apa dia? Nak buat ibadat ni seolah-olah kamu nampak Allah. Tapi kalau kamu tak nampak Allah, tak dapat sampai peringkat itu, kamu punya keyakinan, ingatlah Allah melihat kamu. Ini hadis. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, kita merasakan Allah Ta'ala ini muraqabah, kita akan tengok kita ni. Ya? Sebab apa? Segala-galanya dicatat oleh malaikat, akhirat nanti kita akan mendapat apa yang kita buat dan kita cakapkan di akhirat nanti. Wal ikhlas, dan yang paling penting ikhlas kerana Allah Ta'ala, wal iqbalu ala Allah, iaitulah diterima oleh Allah SWT. Biqilafil kasir syaq, berbeza dengan benda yang kita buat banyak lepas itu menyusahkan. Yang qalil daim akan menyebabkan kita buat itu secara sedikit. Kadang-kadang rajin buat, tak rajin kita malas, kita tak buat. Sebab itu dia akan menyebabkan apa? Alal kasirul munqati' ad'afan kasirah, akan menyebabkan kita jadi munqati' dan lemah. Atau munqati', kita kadang-kadang tak konsisten tuan-tuan. Kita buat, kadang rasa rajin buat, rasa tak rajin tak buat. Rasa nak tegur amal ma'ruf, kita tegur. Rasa tak nak orang, kita diam. Sekarang banyak cakap sekarang, orang marah. Benda-benda macam ni tuan-tuan, kita kena hilangkan daripada jiwa kita. Kalau tidak, kita takkan dapat apa yang disebut sebagai mudawamah, istiqamah. Ya? Tuan-tuan boleh sebut istiqamah dalam perjuangan, biar kita buat cara kita yang kita mampu, tetapi berterusan sehingganya ia menjadi berjaya dan besar. Jangan sekali kita nak buat besar-besar tuan-tuan, tiba-tiba datang rintangan, terus kita tinggalkan. Itu adalah perkara yang tidak sepatutnya berlaku pada seorang pendakwah. So tuan-tuan rahmati Allah, doakan agar saya istiqamah dengan perjuangan ini, istiqamah dengan dakwah saya, kuliah saya. Kalau ikutkan hati tuan-tuan memang rasa malas dah nak kuliah ni. Tambah PKP ni tuan-tuan lagi best sebab boleh meroloh sesaja. Ini pun dia suruh juga, Bro Nasir dengan abang-abang ni suruh juga. Kan? Kita pun rasa berbulu juga kan. Tapi adakah kita ni tuan-tuan orang yang istiqamah kerana Allah atau kerana orang? Takut Allah tanya nanti. Satus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. 'Anil na'im. Tentang nikmat yang kamu ada sekarang ni. Rumah, lawak.
Tuan-tuan jangan marah ya. Malam ni saya guna 2 kamera. Kalau nampak striker kat belakang tu, jangan marah ya. Sorry. Tak boleh nak ejah dah. Tuan-tuan rahmati Allah. Ya. Mudah-mudahan apa saya sampaikan pada malam ini dapat memberi pengajaran kepada kita bersama. Marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang istiqamah. Tuan-tuan, kita akan sambung nanti tuan-tuan pada hari Selasa minggu depan. Kita akan sambung tuan-tuan bab futur ini, bab rintangan ini tuan-tuan. Kita akan tengok apakah yang menyebabkan kita ini hilang daripada perjuangan. Nanti tuan-tuan, kitab ni cukup hebat. Kitab ni cukup hebat tuan-tuan. Tahun depan pula dah. Minggu depan tuan-tuan ikutlah. Ya, insya-Allah kita akan tengok apa yang menyebabkan kita boleh hilang daripada dakwah perjuangan ni tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqimin as-salam minasy syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami ya Allah, jiwa kami ya Allah, jiwa yang kental ya Allah, jiwa yang tabah ya Allah di dalam menghadapi ujian-Mu dan rintangan dalam menyebarkan Islam ini. Allahumma ya Allah, matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam ya Allah, matikanlah kami dalam hidayah-Mu ya Rahman. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang akan meneruskan perjuangan agama-Mu ya Allah, yang akan menegakkan syiar agama-Mu ya Allah, yang akan memberitahu kepada manusia sejagat tentang keindahan Islam, tentang kebaikan Islam ini ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masukkanlah kami ya Allah dalam syurga-Mu, lindungilah kami daripada api neraka-Mu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca tasbih kifarah dan surat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wal 'asr innal insana ila alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.